Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Aida binti Adnan dari Pengurusan Kandungan Maklumat IM249. Untuk tugasan falsafah dan isu semasa, kumpulan kami telah memilih agama Jainism sebagai tajuk tugasan kami. Jainism merupakan satu agama yang lama di India. Agama ini diasaskan oleh Nataputa Vardhamana yang dikenali sebagai Mahavira. Agama Jainism merupakan agama pertama sebelum lahirnya agama Buddha dan Hindu. Akan tetapi agama Buddha tersebar lebih meluas berbanding dengan agama Jainism yang hanya tersebar di kawasan India sahaja. Lokasi terlahirnya agama Jainism adalah tempat yang sama lahirnya agama Buddha dan Hindu. Definisi kebaikan menurut agama Jainism. Kebaikan yang terdapat dalam agama Jain ialah ahimsa. Ahimsa ini berasal dari istilah Sanskrit yang bermaksud tanpa kekerasan. Ahimsa adalah aspek utama bagi tradisi agama Hindu, Buddha dan Jain. Perintah ini dilakukan untuk mengelakkan bahaya bagi makhluk hidup yang dikaitkan dengan idea karma, hukum tindakan dan akibatnya. Oleh percayakan akan ahimsa, penganut agama Jain ini digelar sebagai pemakan sayur atau dikenali sebagai vegetarian. Hal ini kerana mereka lebih memilih untuk makan sayur-sayuran sahaja kerana sikap anti kekerasan ini melarang mereka untuk melakukan kekerasan terhadap manusia maupun haiwan seperti membunuh. Bukan itu sahaja, mereka tidak akan menyapu halaman rumah mereka yang penuh dengan daun-daun kering kerana mereka bimbangnya mereka akan terpijak serangga-serangga kecil. Mereka sanggup menyuruh penganut agama yang lain untuk menyapu halaman mereka. Penganut agama ini sentiasa menutup mulut mereka bagi mengelakkan serangga terbang dan yang kecil masuk ke dalam mulut mereka. Konsep pahala menurut agama Jainism. Pada pandangan saya, pahala menurut agama Jainism ini adalah berdasarkan kepada sekte Digambara, iaitu berpakaian langit dengan mengabaikan pakaian mereka. Yang mana paderi-paderi bagi agama Jainism ini akan mengikut apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka, iaitu Mahavira. Mahavira hidup dalam keadaan yang sederhana dengan cara melepaskan pakaiannya tanpa merasa malu, sanggup berasa lapar dan tidak ada perasaan malu dalam dirinya. Hal ini kerana perasaan malu dalam diri manusia merupakan satu dosa bagi mereka. Menurut agama Jainism juga, perbuatan bunuh diri dengan cara berlapar adalah sesuatu yang dianggap sebagai matlamat atau hadiah yang akan diberikan kepada golongan istimewa. Paderi Jain perlu berlapar sekitar 12 sampai 13 tahun di dunia ini sehingga mati. Balasan yang akan diterima apabila melakukan kebaikan. Bagi agama Jainism, mereka juga percaya akan hukum karma ini. Hukum karma ini ialah hukuman daripada sebab dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka ketika mereka hidup atau selepas mati. Menurut agama Jainism, karma ini adalah penghubung antara tubuh dan jiwa manusia. Karma memasuki jiwa manusia melalui tindakan manusia itu sendiri. Jadi, untuk menghentikan karma ini masuk ke dalam jiwa manusia, seseorang itu haruslah menutup saluran karma dengan menjaga perbuatan, lisan mereka dan pemikiran mereka itu. Jadi, mereka dilarang keras untuk tidak melakukan sebarang kejahatan dalam hidup mereka. Ini kerana karma sentiasa menanti mereka. Terdapat 6 jenis warna karma dalam agama Jainism yang ini disebut sebagai Aisha. Setiap warna karma tersebut mempunyai cara dan tujuan yang tersendiri. Warna-warna ini dinilai mengikut karakter manusia yang di mana warna hitam, biru dan kelabu bagi watak yang jahat, warna kuning, merah dan putih bagi watak yang baik. Menurut Jaina, karma boleh dibersihkan dengan cara meditasi, iaitu proses pembersihan jiwa yang disebut sebagai nirjana. Karma akan hilang dari jiwa jika proses tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada sekatan. Jika selesai proses tersebut, maka tercapailah seseorang itu untuk menjadi seorang paramatma, iaitu satu jiwa yang sempurna. Syarat agama yang menjadi ibadah. Penganut Jain percaya akan konsep pengampunan. Dalam agama mereka ada hari khusus
untuk berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Hari tersebut dikenali sebagai Hari Kashmayana, iaitu hari terakhir bagi 10 hari Samwatsri. Sebelum hari pengampunan itu, mereka akan berpuasa Cawuha selama 24 jam. Pada hari tersebut, penganut akan memohon keampunan untuk semua golongan muda serta orang tua. Terdapat 5 jenis puasa yang dilakukan oleh penganut agama Jainism. Puasa pertama iaitu dikenali sebagai puasa penuh, yang bermaksud puasa yang tidak boleh makan dan minum sehingga sampai waktu tertentu. Puasa sebahagian bermaksud puasa yang boleh makan sedikit untuk mengelakkan kelaparan. Puasa yang ketiga iaitu puasa Witru Sasepa yang menghadkan jenis makanan yang dimakan itu. Puasa yang keempat iaitu Rasa Pariyaga, iaitu puasa untuk mengelakkan makan makanan yang dikegemari oleh penganutnya. Puasa yang terakhir ialah puasa Agun, puasa yang dilakukan oleh Mahavira. Puasa yang selama berbulan-bulan ini menjadi kebiasaan kepada beberapa pendeta. Di samping beberapa puasa ini, terdapat ritual puasa yang agak melampau dilakukan oleh penganut agama Jain ini. Puasa ini dikenali sebagai puasa Santara dan Salenkarna. Puasa ini diibarat puasa yang memanggil kematian kerana puasa ini melarang penganut agama Jain ini untuk makan dan minum. Mereka akan berpuasa sehingga kematian menjemputnya. Tujuan puasa ini adalah untuk membersihkan badan dan membuang segala hawa nafsu yang bersifat fizikal dan mental seperti makan dan minum. Hal ini kerana makan dan minum akan menghalang tumpuan mereka ke arah rohani yang menuju ke jalan kematian. Kesan kebaikan atau pahala dalam kehidupan dalam beragama Jainism. Moksha yang dimaksudkan dalam agama Jainism ialah pembebasan, penyatuan dan integrasi, bebas dari karma dan kelahiran semula. Moksha boleh dicapai dalam kehidupan ini atau di akhirat, apabila mereka tercapai tujuan utama manusia dengan Tuhan. Moksha dalam agama Jainism tidak sama dengan agama Hindu dan Buddha, iaitu penyatuan dengan Dewa Brahim. Agama Jainism tidak mempunyai Tuhan kerana ketika Mahavira masih ada, Mahavira tidak pernah mengaku bahawasanya dia itu sebagai Tuhan maupun Dewa. Maka agama Jainism ini tidak mempunyai sebarang kesatuan dengan Tuhan. Walau bagaimanapun, moksha dapat ditafsirkan sebagai dewa yang mencapai kesempurnaan apabila menemui intipatinya sebagai kesedaran murni, kuasa tanpa had, kebahagiaan dan maha tahu.